السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita menyambung kuliah tafsir Musa 75 hingga seterusnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Dan siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh dia melakukan amal saleh, maka mereka itulah orang yang memperoleh darjat-darjat yang tinggi. Syurga-syurga ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kebiasaan Quran sentiasa membawakan dua perkara yang berbeza, al-jam'u bainal mutanaqidain, iaitulah dua perkara yang berbeza. Yang pertama, balasan terhadap mereka yang engkar, dan yang kedua, motivasi untuk mereka yang beriman. Jadi siapa yang datang kepada Allah SWT meninggal dalam keadaan beriman, itulah kata kebanyakan para ulama tafsir. Contohnya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dipanggil sebagai tafsir Al-Baghawi ataupun Ma'alimut Tanzil. Imam Al-Baghawi menjelaskan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dimaksudkan di sini man mata 'alal iman, orang yang mati dalam keadaan iman. Kata Ibnu Abbas lagi, qada 'amilas salihat. Qada 'amilas salihat maknanya yang telah melakukan ibadah-ibadah fardu. Ibadah fardu ni menjadi asas yang penting tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dan awalannya, permulaannya yang paling penting dengan salat. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati salatu. Perkara pertama yang akan nilai di sisi Allah SWT daripada ibadah-ibadah fardu ni, pertama sekali adalah salat. Sempurna salat, maka sempurnalah yang lain. Jadi siapa yang datang bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan tauhid, dalam keadaan al-aqidatu sahihah, orang yang mempunyai akidah yang benar, inilah yang dimaksudkan sebagai wa ya'tihi mu'mina, mati dalam keadaan beriman. Tuan-tuan, mohonlah kepada Allah SWT selalu supaya kita ni mati dalam husnul khatimah. Lawan kepada husnul khatimah adalah su'ul khatimah. Pernah dilaporkan dalam satu riwayat bahawa dalam satu athar daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma ahadun amana ala imanihi, tidak ada seorang pun yang dapat meyakini imannya selamat, alla yaslubahu indal maut. Tidak ada seorang pun yang boleh confirmkan, boleh confident dalam keadaan mati dalam keadaan berimannya, dan iman yang tetap, iman itu tidak goyah. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kata Sufyan Ats-Tsauri ni seorang tabi'i yang terkemuka. Beliau ketika mendekati hari-hari matinya menangis bersungguh-sungguh. Maka bertanyalah seorang lelaki kepadanya, wahai Abu Abdullah, ni Abu Abdullah gelaran kepadanya, Abu Abdillah, mengapa menangis banyak? Bukankah tuan guru ni seorang yang saleh, seorang yang banyak amal ibadahnya, seorang yang takwanya tinggi, hidupnya zuhud? Lalu dia kata, aku teringat kepada kata-kata Abu Darda, akhafu an uslabal iman qabla al-maut. Aku takut kalau aku ni ditarik imanku sebelum mati. Inilah ketakutan para salafus saleh, tuan-tuan, kalau dosa itu menjadi hijab untuk mendapat husnul khatimah yang sedang kita bincangkan sekarang ni. Wa may ya'tihi mu'mina, siapa datang kepada Allah Taala dalam keadaan beriman. Imam Syafi'i pun sebelum matinya menangis dengan baik-baik syair yang indah, yang tuan-tuan semua tahu, pernah kita pelajari baik-baik syair Imam Syafi'i yang terkemuka sebagai seorang ahli puisi-puisi yang mengemukakan sajak-sajak yang sangat indah. Tuan-tuan, sebenarnya
masalah yang berkaitan dengan su'ul khatimah ni, kenapa berlaku pada seorang adalah disebabkan beberapa perkara. Contohnya disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Perkara pertama menjadi masalah halangan seorang untuk dapat husnul khatimah, mati yang baik, kerana suka bertangguh-tangguh dalam bertaubat. Mana ada manusia yang selamat daripada dosa, tuan-tuan? Mana ada manusia yang bebas daripada maksiat? Tidak ada. Tapi yang membezakan seorang melakukan maksiat dengan yang lain adalah disebabkan dia bersungguh-sungguh berusaha, bersegera bertaubat kepada Allah SWT. Itu sebab, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, Allah ingatkan kita surah Al-Anfal sebagai contoh ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, segeralah menyambut seruan Tuhan kamu. Jangan ditangguh-tangguh. Kenapa perlu ditangguh-tangguh? Apa yang ditangguh? Tangguh ni menyebabkan mati dan su'ul khatimah, tuan-tuan. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kehinaan, kerana rajin menangguh-nangguhkan, rajin meninggalkan taubat. Dah buat maksiat tapi berkikir untuk taubat. Nantilah, kemudianlah, nanti kalau taubat buat lagi sekali. Betul juga kata-kata ni kan, tuan-tuan. Sekali pandang. Kalau taubat, lepas ni buat dosa balik, justru balik tak boleh taubat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jangan bermain, tuan-tuan, buat ini. Segeralah untuk taubat kepada Allah SWT. Dan dalam Islam kita bukannya agama Kristian sebagai contohnya boleh pula diceritakan kepada orang dosa-dosa yang pernah dibuat. Jangan, tuan-tuan, kerana Allah tidak suka benda itu. La yuhibbullahu jahra bisu'i min qawli illa man zulim. Nanti kita takut tahu kalau berlaku pada itu, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka itu dalam keadaan melampaui batas, melakukan maksiat itu dengan buta. Nak ke, tuan-tuan, begitu? Orang yang melakukan dosa yang tidak mahu taubat ni macam binatang. Allah gambarkan dalam Quran. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Ya, mereka ni dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Mereka ni sibuk makan, berseronok-seronok, bergembira dengan benda yang melalaikan. Mereka akan tahu kelak. Tuan dan hati dan dikasihi sekalian, perkara kedua yang menyebabkan matinya seseorang ni tidak dalam iman adalah kerana hubbul ma'siyah. Hubbul ma'siyah ni orang yang suka buat maksiat dan suka menangguh-nangguhkan taubat, suka buat maksiat, suka buat benda-benda yang berjanggal dengan Islam. Sebab dalam hadis mengatakan, tuan-tuan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ambil benda ni serius. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi telah bersabda, dan hadis ini ada dalam riwayat Muslim, hadis sahih, maknanya akan menyebabkan seorang itu mati dalam keadaan dia dibangkitkan kelak dalam keadaan dia mati. Kalau mati tengah minum arak, bayangkan, tuan-tuan. Kalau mati sedang buat benda-benda fahisyah, kalau mati sedang menebarkan fitnah, kalau mati sedang bercakap benda-benda dusta dan berbagai-bagai benda lain. Kata Ibn Katsir mensyarahkan hadis ini, az-dzunub wal ma'asi wa syahawat tuhinu sahibaha inal maut. Seorang yang suka buat dosa dan maksiat, ikut syahwat, maka dia akan dihina waktu dia nak mati besok. Syaitan akan memperdayakan dia. Fayajtami'u alaihi al-khizlan ma'a dha'fil iman fayaqa' fi su'il khatimah. Orang yang melakukan maksiat, rajin, berterusan, konsisten, istiqamah dalam maksiat, tak mahu bertaubat ini, maka dia akan dihina waktu nak matinya kelak. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, dikemukakan kisah dalam Minhajul Qasidin. Seorang bernama Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Aku datang menziarahi seorang lelaki waktu dia nak mati, mengajar dia untuk talqin kalimah la ilaha illallah. Kalau tak boleh la ilaha illallah, Allah pun cukup. Tapi malangnya si lelaki yang ditalqinkan ini berkata, aku kafir terhadap apa yang kau ajarkan itu. Aku tak terima, aku menolak, aku ingkar pada kata-katamu itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malangnya bagi kamu, wahai si mati. Dan dia mati dalam keadaan seperti itu, menolak kalimah tauhid. Tuan-tuan, bila ditanya kepada keluarganya, kenapa lah dia mati dalam keadaan ini, jawapan mereka, dia merupakan seorang yang rajin minum arak. Sebab, tuan-tuan, hati dikasih sekalian, kata Abdul Aziz, ittaquz dzunub fa innaha hiya allati awqa'at.
takutlah kamu melakukan dosa, kerana dialah yang akan menyusahkan kamu, menjadikan kamu lalai. Ada seorang lagi yang disebutkan kepadanya kisah, jadi disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dalam menceritakan saat-saat kematian orang yang mujrim yang mati dalam keadaan su'ul khatimah ni. Dia ajar kepadanya untuk mengucap la ilaha illallah. Tiba-tiba dia menyanyi dengan nyanyian yang terkenal masa itu. Dia menyanyi dengan lagu-lagu yang melalaikan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ada pula fulan yang bila dia ajar kepadanya la ilaha illallah, dia berkata la astati'u an aqulaha, aku tidak boleh mengatakannya. Kisah ini juga dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Maka tuan-tuan, kalau kita tahu sebab-sebab yang dua sebab ni saja dapat kita elakkan, menangguh-nangguhkan taubat. Yang kedua, cinta melakukan maksiat, hindari daripada diri kita tuan-tuan, maka insya-Allah Allah SWT selamatkan kita daripada su'ul khatimah. Elakkanlah sebab-sebabnya, jauhkan diri kita daripadanya, dan hendaklah kita beriltizam melakukan ketaatan. Jauhkan diri kita daripada perkara yang diharamkan. Pilihlah kawan-kawan yang membantu kita untuk membina iman, bukannya dengan kawan-kawan yang sentiasa melalaikan kita. Dan banyaklah mengamalkan tuan-tuan doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dan juga Tirmizi, Nabi telah menjelaskan, inna quluba bani Adam kullaha baina asba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati manusia ni berada di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman, akan dibolak-balikkan mengikut kehendaknya. Maka banyaklah mohon kepada Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami dalam ketaatan kepadamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu. Doa ni tuan-tuan boleh kita pelajari dalam banyak buku doa. Sebagai contohnya buku Hisnul Muslim, Perisai Muslim, kita telah diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, salah satu buku yang baik. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, Allah menjelaskan, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Bagi mereka ni syurga yang tinggi. Qad 'amila salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Tadi kita dah jelaskan perkataan as-salihat, kata Ibn Abbas, salah satu riwayat, as-salihat makna al-fara'id. Tunaikanlah perkara-perkara yang menjadi kefarduan ke atas kamu, perkara-perkara wajib. Dalam hadis yang kita pelajari sebagai contohnya daripada kitab hadis 40, hadis yang ke-30, innallaha farada fara'id fala tudayyi'uha wa khadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum wa ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Allah SWT telah menetapkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu meninggalkannya. Dan dia juga telah menentukan beberapa batasan, larangan, janganlah kamu melampauinya. Dan dia mengharamkan beberapa perkara, janganlah kamu ingkar padanya. Dan dia diam daripada beberapa perkara kerana rahmat kepadamu, kerana kasihan kepada kamu, bukannya kerana lupa. Maka janganlah kamu banyak bersoal jawab tentangnya. Tuan-tuan, hadis ini merupakan hadis sahih yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi dalam kitab hadis 40. Bacalah hadis 40 sebagai contohnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Sebelum malam, sebelum tidur, setiap malam baca satu hadis, perdengarkan kepada anak isteri kita. Itulah tanda kita cinta Nabi Muhammad SAW. Bukannya terbatas pada melaungkan selawat semata-mata pada bulan-bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW semata itu saja. Banyak lagi benda lain yang boleh kita lakukan, dan membaca tentang kalam baginda sallallahu alaihi wasallam salah satu lagi bukti kecintaan kita kepada baginda dan ingin mengamalkannya, dan itulah bukti kita nak mengamalkannya. Orang beriman ini dijanjikan bagi mereka faulaika lahumud darajatul ula. Dalam satu hadis dari Imam Ahmad daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata bahawa Nabi pernah bersabda, amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun walakin nas tusibuhum an-nar bi dhunubihim fayumituhum imatatan hatta idha saru fahman udhina fi syafa'ati faji'a bihim dhabair fabuthu ala anharil jannah fayuqalu ya ahlal jannati afidu alaihim fayanbutuna nabatal hibbati
تكون في حميل السيل. قال فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. Penghuni neraka iaitu orang yang menghuninya mereka tidak mati dan tidak hidup, tapi sebahagian daripada mereka merupakan ahli tauhid yang pernah beriman kepada Allah. Cuma dosa-dosa mereka membuatkan mereka tercampakkan neraka sampai mereka berkeadaan seperti arang. Barulah diizin keluar dari neraka dengan syafaat. Lalu mereka didatangkan secara berkelompok, berkumpulan. Mereka pun dimasukkan ke sungai-sungai syurga. Kemudian dikatakan kepada penghuni syurga yang baru masuk ni, mandilah kamu dengan air sungai tersebut. Mereka pun tumbuh balik semula jasad mereka seperti benih yang tumbuh di atas bekas terkena air. Tumbuh dengan cepat. Di antara mereka ada seorang yang mengatakan dalam hadis ini, seakan-akan Rasulullah SAW baru balik daripada daerah yang agak jauh daripada kami. Jadi makna Nabi SAW menggambarkan suasana kampung yang Nabi lalui pergi. Nabi pergi ke sana melihat sungai dan sebagainya. Jadi firman Allah SWT di sini, "Wa ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat." Tuan-tuan, syurga ni rupanya ada banyak tingkatan, tuan-tuan. Al-jannatu mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Wal firdausu a'laha darajatan wa minha takhrujul anharul arba'ah. Wal arsyu fawqaha fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Syurga tu ada 100 tingkat, setiap tingkat jaraknya antara langit dan bumi. Syurga firdaus adalah yang paling tinggi, darinya terbit anak-anak sungai syurga, terbit sungai-sungai syurga. Dan arasy Allah SWT berada di atasnya. Kalau kamu mohon pada Allah, maka mohonlah syurga firdaus. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Mohonlah kepada Allah, tuan-tuan. Sebagai contohnya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Aku mohon iman, aku mohon nikmat yang tidak putus-putus. Dan aku mohon kepadamu ya Allah dapat memperolehi peluang menemani Rasulullah SAW masuki syurga yang tinggi, iaitulah syurga Firdaus. Amalkanlah doa ni, tuan-tuan. Dapatkan dia dalam Facebook Ustaz Zahzan Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan dapat amalkan dan panjang-panjangkan kepada semua orang Islam yang lain. Moga-moga bagi kita saham pahala di situ. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.